Okay, hai, Assalamualaikum. Jadi kita tunggu sekejap bagi ramai masuk dulu. So baru kita mulakan cerita kita pada malam ni. Jadi seperti yang semua tahu, 5 hari bulan Ogos. So banyak runner-runner, rider-rider ni nak mogok lah. So tak salah nak mogok apa semua. Cuma pada pendapat saya lah, mogok pada 5 hari bulan, 1 hari sahaja, dia takkan bagi efek lah kepada company yang besar macam tu. Sebab apa? Mana-mana company yang besar, dia tak peduli tau. Dia tak peduli sekiranya rider-rider ni yang boleh ditukar ganti, yang mana diorang boleh buang yang lama, ambil je yang baru. So diorang tak terefek lah. So kalau kata nak mogok 1 hari, tak ada efek. Okay, itu pendapat saya. Jadi cuma satu je. Ni saya nak bagi tahu satu benda kepada rider-rider, kepada semua orang yang lain. Okay, sekiranya hampa rasa tertindas dan sebagainya, satu benda je yang saya rasa depa takut. Kalau depa cuma rider je yang mogok, depa tak takut. Tapi depa takut satu benda ni. Agak-agak apa dia? Cuba hampa komen. Jadi sebab tu kita bangunkan app misi. Jadi sejak awal-awal hari tu memang saya banyak dengar kes-kes yang melibatkan rider, vendor, pengguna, dan akhirnya kita berjaya buat kita punya app delivery sendiri. Cuma app delivery kita ni bukan corporate. Jadi kita langsung tak ada dana besar nak buat marketing, billboard dan sebagainya. Tapi kita dah berjaya tawan dekat Puncak Alam. Okay, Puncak Alam ni ada banyak app delivery yang lain. Okay, yang besar-besar korporat ni, Puncak Alam. Tapi sekarang ni pengguna-pengguna dekat Puncak Alam banyak dah beralih ke misi. Okay, sebab apa? Sebab apa yang kita buat ni, kita bukan satu company corporate, dan kita buat juga app delivery ni sesuatu yang lain. Dia lain daripada yang lain. Okay, saya asyik dapat message ni daripada ramai orang. Ni duk kerja dapat je, saya tutup notification. Banyak message saya dapat, nak register vendor, nak register rider, nak register admin. Tapi saya tak dapat handle. Cuma saya tak perasan dekat mana dapat nombor saya. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Kita baru nak mula live. Saya hari ni demam tau. Sejak semalam demam. Saya demam pun kena angin hujan je pun. Kena angin hujan dah demam. Bayangkan rider-rider dekat luar sana yang duk redah hujan. Apalah. Kita ni kena angin hujan pun, embun pun dah demam. Tu rider-rider kat luar sana redah hujan, redah panas apa semua. Esok tu kerja lagi. Jadi sebab tu kita bangunkan app misi. Jadi misi ni untuk pengetahuan semua yang mungkin baru je masuk kita punya live ni, ataupun baru je kenal misi. Misi ni dulu nama dia Misi Rakyat. Okey, kenapa nama dia Misi Rakyat? Sebab app ni dibangunkan oleh rakyat sendiri. Okey, dia bukan dibangunkan oleh company besar. Company korporat yang besar-besar, kita bukan satu company besar macam tu. Okey, jadi kita bangunkan sendiri. Saya bangunkan ni pun, maintenance pun saya yang tanggung. Maintenance 13,000 setiap bulan. Okey, 13,000 lebih setiap bulan yang saya tanggung pakai duit bisnes sendiri. Sebab apa? Saya tak potong duit vendor, saya tak potong duit rider. So setiap pihak untung 100%. Vendor dia kekalkan harga, so dia pun untung 100%. Runner, rider, depa dapat 100%. Okey, cost delivery yang dibayar oleh customer. Jadi kita bagi yang terbaik kepada vendor, kepada rider. Tapi tak berhenti kat situ tau apa yang kita buat. Sebab
app delivery yang kita buat ni masih ada profit. Okay, 2% sahaja yang kita charge kepada pembeli. Tapi 2% ni pula kita bagi balik kepada semua orang, kepada rakyat. Macam-macam pihak lah, kepada rider, kepada admin, kepada vendor, kepada pengguna dan lain-lain. Jadi kita buat satu app delivery yang tak masuk akal lah. Sebab tu ramai orang apa ni. Kejap. Saya punya sound okey tak? Test 1 2 3. Sekejap, saya pakai sound apa ni Kejap saya tengok. Audio input capture. Testing 1 2 3. Test 1 2 3. Boleh tak confirmkan saya punya sound? Okey ke saya punya sound? Saya kurang sihat. Ni tengah demam. So saya duduk tengah pulihkan dirilah hari ni. Sebab lusa saya kena pergi Thailand. So akan buat kerja dari sana lah seminggu. Okay, saya punya sound okay ke? Boleh tak tolong confirmkan? Sekejap, saya nak tengok. Slow Kejap, saya pakai apa ni? Saya try semula. Okay ke saya punya sound? Testing sound okay tak? Saya tak boleh nak cakap kuat-kuat. Lagi saya habis suara. Okay, boleh tak saya nak minta hampa share dulu. Okay, share kita punya video live. Okay, kejap lagi saya akan ceritakan tentang misi, tentang rider-rider misi ni macam mana. Dan juga saya nak ceritakan beberapa perkara tentang macam mana kita nak bangunkan kawasan masing-masing. Okay, kalau hampa tengok dekat Puncak Alam, memang Puncak Alam rancak lah order-order dekat Puncak Alam. Tapi macam mana kita nak bangunkan kawasan lain? Okay, kalau hampa tengok dekat yang ni, sebab tu dia lain daripada yang lain tau. Kalau hampa masuk dekat MSC, kita siap ada macam feed post, macam Facebook. Hampa boleh post dekat sini. Okay, hampa boleh cerita, nampak tak, berita terbaru di Puncak Alam. Jadi hampa boleh share apa story di dalam Puncak Alam, di dalam kawasan masing-masing lah. Okay, ikutlah. Kalau Bangi, hampa share lah cerita Bangi. Maknanya dekat sini kita bangunkan digital community digital. Okay, so dia bukan setakat app delivery, tapi kita digitalkan community kita. Okay, masing-masing. Jadi kalau hampa tengok dekat Puncak Alam, okay, ni Puncak Alam punya aktiviti lah. Okay, hampa boleh tengok order dekat Puncak Alam ni, vendor baru dekat Puncak Alam ni, belanja dekat Puncak Alam. Ni pembelian, ni pembelian, ni pembelian, ni review. Lepas tu pembelian. So banyak pembelian dekat Puncak Alam sekarang ni. Sekiranya order dah rancak lah dekat Puncak Alam. Jadi ramai orang dah tengah convert pergi ke misi. Okay, sebab tak ada beza tau. Apa yang kita sediakan dekat misi adalah benda yang sama macam mana app delivery yang lain. So kita ada rider kita, kemudian kita ada kita punya sistem pun. Kalau hampa tengok sistem dekat misi ni, mesti hampa rasa benda ni lebih baik. Bukanlah saya nak kata misi lebih baik, tapi kita buat yang lebih baik lah. Okay, contohnya, kalau hampa tengok rider-rider, selalu diorang tersidai depan kedai. Betul tak? Siapa dekat sini rider? Boleh tak komen dekat ruangan komen? So saya nak tahu juga siapa rider dekat sini kan. Okay, selalu tak hampa kena sidai depan kedai? Kenapa benda tu boleh berlaku? Sebab rider tak tahu berapa lama vendor tu akan siapkan makanan. Jadi sebab itulah banyak rider-rider yang tersidai depan kedai. Tapi dekat dekat misi kita punya sistem, rider takkan tersidai. Sebab rider akan tahu berapa lama vendor tu masak. Okay, sebab vendor boleh bagi tahu berapa minit. Jadi kita buat satu sistem untuk vendor setting masa setiap tempahan dia. So tak adalah rider nak tersidai lama-lama depan kedai. So rider tu dia boleh buat banyak job. So kalau ada 3-4 job dia boleh handle. Macam kita punya rider dekat Puncak Alam. Okay, rider Puncak Alam kita ni boleh handle banyak job tau.
Okey, boleh handle banyak job sebab apa? Dia orang tahu masa. Saya nak tunjuk dekat hampa. Okey, kita pergi dekat bahagian rider. Okey, ni adalah bahagian rider. Siapa dekat sini rider? Saya nak tunjuk tentang rider punya sistem dekat sini macam mana. Siapa rider kat sini tolong sat komen sat rider. Kemudian siapa yang belum share tolong share. Tolong share dulu. Okey. Yang saya tunjuk kat sini ini adalah saya. Okey, saya jadi sebagai rider juga. Saya pun sebagai rider dalam Puncak Alam. Okey. Kalau hampa tengok dekat sini, saya ada 28 rekod misi. Kalau hampa tengok, kita turun bawah. Sebab ni. Orang pertama yang jadi rider dalam misi adalah saya sendirilah. Lepas tu Norman. Norman adalah rider yang top. Tapi saya jadi rider sendiri dekat misi sebab waktu tu saya nak testing sistem. So saya order dekat warung tapau. Nama dia Robina. Okay, ni sistem lama lah ni. Sistem lama. Tapi sistem baru dia dah berbeza. Okay, saya nak tunjuk bahagian database passive income. Okay, Abang Iza adalah seorang rider. Siapa lagi rider dekat sini? Okay, Abang Iza tolong share dekat kawan-kawan yang lain. Ajak semua orang untuk tengok sekali. Okay, saya nak tunjuk apa kelebihan yang paling luar biasa untuk rider dalam app misi ni. Saya yakin kalau hampa tahu benda ni, hampa akan tahu ini adalah satu-satunya peluang yang takkan ada dekat tempat lain. Hanya dekat app misi sahaja. Okey, apa yang ada dekat sini? So macam biasa, kita ada misi baru dekat sini. Kemudian misi anda, maksudnya misi baru ni job lah. Ni contohnya, ni job runner, seri kembangan job runner. Ni pick up 9 pagi esok. Jadi dia boleh tengok, kita bukan setakat ada food delivery, kita juga ada runner delivery. Okey, runner penghantaran barang lah. Okey, ni contoh runner punya job. Kemudian misi anda ni maksudnya misi yang kita duk tengah buat. Ni saya yang testing sendiri. Ini saya punya demo lah, saya tunjuk. Okey, so semua misi hampa akan keluar dekat sini. Okey, hampa sebagai rider, hampa akan keluar kat sini. Hampa boleh tengok job-job hampa ni tinggal lagi berapa minit. Okey, setiap order ni dia akan tunjuk tau. Tinggal lagi 30 minit ke 20 minit ke 15 minit, 5 minit, semua dia tunjuk kat sini. Supaya apa? Hampa boleh handle job tu secara tersusun, organize. Okey, hampa tak ada masalah dari segi masa. Hampa tahu nak susun masa hampa macam mana. Okey, kemudian kita tengok. Ni yang saya nak tunjuk. Okey, hampa sebagai rider, hampa belum jumpa lagi benda ni. Okey, dekat mana-mana tempat lain takkan ada. Okey, mungkin hampa ada insentif dekat company lain, betul tak? Insentif. Tapi yang saya dengar insentif sekarang pun banyak kena potong, banyak yang dah tak dapat dan macam-macam lah. Okey, cuma dekat sini hampa belum pernah dengar lagi ni, database passive. Okey, saya ada satu je database passive, iaitu diri saya sendiri. Okey, saya yang order dan saya yang buat job delivery. Jadi, saya ada satu database kat sini. Lagi saya akan tunjuk contoh database passive runner nombor 1 dekat Puncak Alam. Lagi hampa boleh tengok. Yang ni saya tunjuk saya punya dulu. Okey, satu database passive ni maksudnya satu customer. Okey, satu customer. Satu database passive bermaksud satu customer. So, kalau apa tengok, customer dia, nama dia Missy Wadi lah, saya sendiri. Okey, saya yang order dan saya juga yang deliverkan saya punya order. Okey, ni contoh kepada hampa untuk hampa tengok. So, Missy Wadi ni adalah customer di dalam database passive saya. Jadi, apa sahaja yang dia beli, saya dapat duit macam ni. Nampak tak? 3 sen, 4 sen, 3 sen. Siapa rasa duit ni sikit? Kalau hampa rasa sikit, jangan bimbang. Ini cuma bonus. Ini adalah seumur hidup. Apa sahaja yang customer hampa beli, hampa dapat duit percuma. Okey, hampa dapat duit ni percuma yang akan masuk setiap saat, setiap minit, setiap hari, seumur hidup. Hampa akan dapat macam ni. Okey, 7 sen, 6 sen, 2 sen. Lepas tu hampa pun mungkin hampa tertanya,
takkan bayar job rider macam ni. Tak, ini adalah bonus passive income. Hampa akan dapat hampa punya profit macam biasa. Okey, profit hampa kita ikut jarak. Okey, untuk 5 km yang pertama hampa dapat RM5. Okey, RM4.99. Kurang 1 sen je. Sebab bagi nampak murah sikit lah. Tak adalah customer rasa macam RM5 tu banyak. Okey, kita buat RM4.99 untuk 5 km yang pertama. Jadi berbaloi untuk rider. Okey, kemudian untuk kilometer yang seterusnya, rider dapat 90 sen setiap kilometer seterusnya. Okey, kalau 10 kilometer maknanya sekitar RM10 juga. Okey. Okey, ini adalah passive income. Yang tadi adalah upah ikut jarak yang hampa tetap akan dapat. Okey, hampa boleh tengok kat sini. Saya tunjuk contoh. Okey, ini saya punya contoh. Tak best lah tengok saya punya contoh sebab saya punya tak menarik. Okey, saya punya tak menarik. Lagi saya akan tunjuk runner, okey, rider nombor 1 dekat Puncak Alam. Okey, adakah hampa ready nak tengok rider nombor 1 dekat Puncak Alam dapat job macam mana? Okey, dapat duit macam mana? Passive income macam mana? Okey, siapa dekat sini nak tengok? Komen nak tengok. Saya akan tunjuk dia punya contoh macam mana. Okey. Dan saya nak pesan awal-awal, mungkin hampa masuk dan kawasan hampa tak rancak. Jadi sebab apa? Sebab kita perlukan pasukan dekat setiap kawasan. Okey. Dan pasukan tu, ini yang saya nak bagi tahu kepada semua rider-rider dekat luar sana. Kalau boleh hampa faham betul-betul yang ni, jadi pasukan misi dekat kawasan masing-masing. Okey. Sebab banyak peluang duit yang hampa boleh buat sebenarnya. Memanglah kita bercakap soal duit, tapi hampa nampak peluang ni, hampa buat dekat kawasan hampa, insya-Allah saya bagi tahu hampa macam mana kami dekat sini rancakkan Puncak Alam, hampa juga boleh buat cara yang sama dekat kawasan masing-masing. Jadi fokus sampai habis. Saya akan tunjuk demo rider Puncak Alam punya yang nombor 1, macam mana dia dapat dia punya profit dan juga macam mana dia dapat dia punya passive income. Okey, saya tunjuk sekarang juga. Okey, sebelum tu siapa yang belum share, tolong share dekat rider-rider dekat luar sana. Okey, saya tahu hampa nak mogok apa semua, tapi saya bagi tahu awal-awal apa yang hampa buat tu mungkin akan jadi sia-sia. Sebab setakat rider mogok 1 hari tak ada apa yang berubah tau. Tapi company-company besar ni dia orang takut satu je. Kalau ada satu pihak ni yang mogok, depa akan rasa habis. Akan habislah depa. Kalau yang satu pihak ni mogok. Kalau rider mogok tak ada masalah. Tapi kalau satu pihak ni mogok, habis, down. Saya cerita apa dia. Okay, so saya tunjuk lagi bahagian rider. Rider nombor 1 dekat Puncak Alam. Kita nak tengok dia punya job macam mana, apa yang dia dapat, passive income dia macam mana. Okay. Okay, sekarang ni ini adalah Norman. Okay, ini adalah Norman. Okay, ni Norman punya job lah. Kita pergi dekat bahagian rider. Okay, nama dia Norman Fitri. Okay, Norman Fitri adalah rider nombor 1 lah sekarang ni. Dekat Puncak Alam, dia adalah nombor 1. So, dia dah buat job sebanyak 1140 job dekat Puncak Alam. Okay, ni dia seorang sahaja. Kemudian, dia ada 443 database passive. Okay, bermaksud dekat sini dia ada 443 customer dalam database passive dia. Sebelum tu saya nak tunjuk dulu job dia dapat macam mana dia punya profit dia. Okey, ni profit dalam misi. Okey, jap saya loading dulu. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey. So kita nak tengok profit dia dapat macam mana. Okey, untuk 5 km yang ke bawah, 5 km yang ke bawah dapat RM4.99. Okey, macam mana customer bayar, kita bagi 100% kepada runner. Kita tak ada potong, kita tak ada ambil bahagian kita, tak ada.
HQ memang buat benda ni sebab kita nak bagi yang terbaik kepada runner, bagi yang terbaik kepada vendor. Sebab tu kita tak ada potong. Sebab itulah maintenance app ni pun saya tanggung sendiri pakai duit company. Okay, pakai duit company, duit poket. Jadi kita tak ada potong langsung. So ni RM5, yang ni RM11. So basic dia RM4.99 untuk 5 km yang pertama. Ni RM9. Jadi setiap job ni runner dapat 100% full profit. RM9, RM8, RM12, RM6, RM5, RM8, RM5. So ini adalah profit di misi. Hampa dapat full profit. Tapi bukan yang ni sahaja hampa dapat. Okay, tu Norman. Dia ada dekat bawah tu, dekat komen. Nama dia Norman Fitri. Boleh follow dia, boleh kawan dengan dia. Norman, abang pinjam Sat Norman punya account Okay, jadi ni Norman. So, kita tengok pula dia punya database pasif. Okay, 443 database pasif. Okay, apa benda ni 443 database pasif? Kat sini pula ada 1000. Okay, 1000 ni adalah pembelian. 400 ni adalah customer. Jadi ini adalah customer yang membeli. Ini adalah jumlah pembelian, jumlah penghantaran. Okey, kita tengok dekat bahagian database pasif. Okey, ini adalah database pasif. Okey, nampak tak? Norman dapat 2 sen, 5 sen, 6 sen, 4 sen, 5 sen. Saya nak tanya hampa semua, rider-rider, kalau hampa dapat macam ni, setiap sen-sen ni, ini adalah duit percuma tau. Bukan hampa buat penghantaran pun. Hampa tak hantar pun ni makanan ni, contoh Haida. Bukan hampa yang hantar. Hampa cuma hantar yang pertama hari tu. Okey, hampa hantar cuma yang pertama order Haida. Lepas tu apa sahaja yang Haida beli, hampa dapat profit macam ni secara pasif seumur hidup. Setiap pembelian dia hampa dapat. Saya nak tanya hampa sebagai rider, hampa nak tak sekiranya hampa ni sebagai rider dok uruskan mungkin dah 500 customer, hampa nak tak dapat profit macam ni daripada setiap customer-customer hampa? So apa sahaja yang depa beli, hampa dapat duit. Best tak? Sebab yang ni bukan sembang tau. Ini bukan sembang. Apa yang saya tunjuk ni adalah real account oleh Norman Fitri. Ini adalah dia punya profit secara pasif seumur hidup. Apa sahaja yang customer dia beli, dia dapat seumur hidup macam ni. Okay, dia dapat for free je. Nampak tak? Apa best tak kalau hampa dapat macam ni? Kan? Jadi ini adalah kelebihan yang kita bina dekat misi. Okey. Mungkin hampa nak tahu kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita gila-gila sangat buat benda ni sampai jadi macam ni? Sebab sebab masalah hampa sebagai rider takkan habis tau. Bila dah mula naik harga barang naik, lepas tu harga yang lain pun naik, lepas tu harga makanan dekat dalam app delivery pun naik. Bayangkan, banyak benda yang akan terjejas bila semua ni dah berubah-ubah. Hampa mungkin rasa sepatutnya macam dulu, tapi ke depan semakin teruk hampa dapat. Sebab itulah hakikat dia. Sebab itulah saya bangunkan app delivery misi ni tidak charge langsung kepada vendor, kosong. Jadi bayangkan, kita buat app misi tak ambil profit. Jadi sebab itulah orang kata gila. Okey, orang kata gila sebab kita buat benda ni for free. Dan apa yang kita buat ni pun lebih canggih daripada yang lain. Sebab yang lain tu dia standard. Kalau hampa tengok app delivery semua macam tu, standard. Tapi apa yang kita buat ni luar biasa. Ini adalah satu benda yang luar biasa. Okey, jadi rider dekat dalam app misi ni, depa bukan setakat dapat upah delivery. Okey, upah delivery ikut jarak. Dan jarak kita bukan jarak ikut pembaris tau. Jarak kita hampir lebih kurang macam Google Map punya jarak. Okey, maknanya dia belok-belok apa semua tu, itu dikira jarak. Bukan jarak pembaris. Jadi berbaloi lah untuk rider-rider. Okey. Kemudian kita juga ada database pasif macam ni.
Jadi bayangkan, hampa sekarang ni adalah seorang rider dan hampa uruskan banyak customer. Okay, app delivery kan hampa banyak uruskan customer, mungkin dah 500, mungkin dah 1000 customer. Tapi bayangkan, apa yang hampa buat tu cuma waktu tu sahaja. Okay, cuma waktu tu sahaja. Dia tidak berpanjangan. So hampa tak dapat profit berterusan. Jadi kalau dibandingkan dengan kita punya app, yang app lain mungkin dia ada insentif. Okay, kenapa mereka boleh bagi insentif? Sebab mereka kan charge pada harga makanan. Okay, kalau dulu kita tak tahu tau. Okay, kalau dulu orang tak tahu tentang food delivery ni charge di belakang harga makanan. Tapi bila harga tu semakin mahal, semua orang dah mula cari kenapa harga makanan mahal. So orang pun dah mula bercerita, oh rupanya app delivery dia charge commission pada setiap jualan. Jadi setiap jualan, setiap makanan tu jadi mahal. Okay, jadi daripada sini mereka bagi insentif kepada rider. Tapi kita tak ada, sebab saya charge kosong kepada vendor. Jadi kita nak bagi macam mana kan kepada rider insentif. Tapi kita tak bagi insentif, tapi kita bagi sesuatu yang lebih baik. Apa dia? Insentif hampa mungkin dapat RM3, okay, RM1, RM2. Tapi dekat app misi, hampa akan dapat macam ni seumur hidup. Benda ni berterusan. Dia takkan terputus. Selagi customer-customer hampa terus menerus membeli, hampa akan dapat duit macam ni. Okay, ni kalau kumpul-kumpul ni pun sehari hampa mungkin boleh dapat 100. Okay, kalau hampa rajin, hampa memang kumpul customer database macam ni, sehari hampa boleh dapat 100 daripada pasif. Ini cuma cakap bahagian rider. Saya belum cakap lagi tentang admin. Okay, sebagai rider, hampa pun patut menjadi seorang admin. Okay, saya nak cerita dekat Puncak Alam, kenapa kita boleh bangunkan app misi ni, sebab kita ada admin dekat Puncak Alam. Jadi admin ni peranan dia adalah untuk daftarkan vendor-vendor dalam kawasan. Bayangkan hampa sebagai rider yang selama ni hanya uruskan penghantaran makanan. Okay, hari-hari hampa pergi ke vendor A, vendor B, vendor C. Bayangkan hari-hari memang hampa pergi ke vendor-vendor, tapi hampa cuma uruskan penghantaran. Okay, bayangkan kalau hampa jadi admin dekat misi. Bila hampa jadi admin dekat misi, peranan hampa bukan lagi setakat hantar makanan, tapi hampa juga boleh daftarkan vendor-vendor dalam kawasan hampa. Dan apa yang hampa akan dapat? Hampa akan dapat profit seumur hidup daripada setiap vendor-vendor hampa. Semua vendor-vendor hampa yang hampa daftarkan tu, hampa akan dapat profit seumur hidup daripada setiap jualan-jualan mereka. Seumur hidup. Okay, saya nak tunjuk profit tu masuk macam mana. Siapa nak tengok? Hampa komen dekat ruangan chatting. Saya nak tunjuk saya punya profit sendiri. Okay, saya pun ada kedai-kedai yang berdaftar dengan nama saya. Jadi saya nak tunjuk dekat hampa macam mana profit sebagai seorang admin. Bayangkan hampa sebagai rider, hampa ada profit passive income sebagai seorang rider. Kemudian hampa juga dapat passive income sebagai seorang admin. Bayangkan hampa boleh buat dua-dua benda ni. Dan juga hampa juga boleh dapat passive income sebagai pengguna. Ada 3 passive income yang seorang rider boleh buat, boleh dapatkan. Siapa nak tengok bahagian admin punya passive income macam mana? Saya nak tunjuk. Kalau hampa tengok ni, mesti hampa nak jadi admin. Okay, tapi jangan jadi admin sampai hampa tinggalkan rider. Teruskan job rider apa semua. Sebab misi perlukan rider, misi perlukan admin. Okay, jadi saya nak tunjuk bahagian admin punya passive income macam mana. Okay, kita tunjuk. Kejap saya nak tukar skrin. Okay. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk bahagian bahagian admin punya. Okay, ni saya punya account pula. Okay, ni account saya. Jadi
Hampa akan dapat status admin macam ni. Bila hampa daftar sebagai admin, hampa boleh tengok kat sini. Tekan manage. Okey, dekat sini hampa boleh tengok hampa punya passive income kat bawah ni. Okey, apa yang ada dekat sini? Kita ada 31 bisnes. Okey, ini adalah bisnes yang berdaftar dengan saya. Kemudian ada 835 transaksi. Artinya ini adalah jual beli. Okey, jual beli yang berlaku oleh vendor yang berdaftar bawah saya. Okey, kita turun bawah. Okey, apa yang ada dekat sini? Contoh, ini adalah customer Najahan Rahim. Dia beli dekat vendor yang berdaftar bawah saya. Saya dapat 43 sen, 9 sen, 6 sen, 26 sen. Okey, ini adalah semua customer-customer yang membeli di vendor-vendor bawah saya. Okey, menggunakan vendor-vendor bawah saya. Kalau hampa tengok kat sini, lagi masuk tahu daripada passive income seorang rider. Okey, hampa tengok betul-betul saya loading sampai ke bawah. Saya nak tunjuk dia punya profit tu macam mana. Kalau hampa buat ni, saya bagi tahu hampa boleh buat benda ni untuk masa depan hampa. Hari ni bila hampa buat job seorang rider, bila hampa berhenti, habis setakat tu sahaja. Okey. Jadi hampa tengok betul-betul yang ni, sebab yang ni bukan setakat hampa bekerja untuk hari ni, tapi hampa bekerja benda ni untuk seumur hidup hampa. Hampa akan dapat profit ni seumur hidup hampa walaupun hampa berhenti sebagai rider. Okey, yang saya tunjuk ni adalah bahagian admin. Okey, peranan admin adalah untuk daftarkan vendor-vendor dalam kawasan. Okey, senang je daftarkan vendor sebab vendor dia terkejut tau bila kita offer benda ni dekat depa, kita charge 0% sebab depa boleh kekalkan harga dan depa suka. Full profit untuk depa. Okey, jadi peranan admin adalah untuk daftarkan vendor-vendor, dan apa yang admin akan dapat adalah passive income seumur hidup daripada setiap jualan-jualan vendor yang hampa daftarkan. So, yang saya tunjuk ni adalah profit secara passive oleh vendor-vendor yang berdaftar bawah hampa. Setiap jualan depa akan keluar kat sini. Contoh saya tunjuk. Ni dapat 24 sen. Tinggi 24 sen. Okey, masuk setiap saat, setiap minit, setiap hari, seumur hidup. Okey, ni 26 sen, 26 sen, ni 48 sen. Nampak? Tinggi yang ni 48 sen, ni 32 sen. Kemudian ni 26, 27, 28, 26, 27. Okey, kita tengok lagi. Ada yang RM1 tau. Ada yang RM1, RM2, RM6 pun ada. Okey, ini semua kedai makan yang register bawah saya. Bayangkan hampa dapat macam ni setiap saat, setiap minit, setiap hari, seumur hidup. Tapi malang sekali tak ramai rider tahu. Tak ramai rider tahu. Sebab saya dah bagi tahu dah tadi. Saya bangunkan app misi ni, saya program sendiri. Saya yang bangunkan sendiri, program sendiri. Pakai duit company sampai lincin. Pakai duit poket pula lepas tu. Dan akhirnya benda ni dah siap. Cuma masalahnya rider-rider tak tahu. Okay, vendor-vendor tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit nak buat marketing billboard, nak buat iklan tu iklan ni. Tak ada. Tapi kita ada strategi. Kita bangunkan pasukan admin. Kita bangunkan pasukan-pasukan dalam setiap kawasan. Macam mana saya bangunkan dekat Puncak Alam boleh berjaya, macam tu juga hampa boleh bangunkan kawasan hampa. Masalahnya sebab orang tak tahu. Jadi sebab yang saya buat ni bukan untuk saya jadi kaya tau. Kalau saya nak jadi kaya, saya charge kepada vendor. At least saya charge 15%, 20%. Tapi saya tak buat. Sebab sasaran saya dekat sini bukan saya nak jadi kaya, tapi saya nak selesaikan masalah yang sedang berlaku hari ni. Okey, masalah apa? Masalahnya kita ni tak pernah ada platform sendiri untuk berdiri sendiri. Sebab itulah rider tertindas, sebab itulah vendor tertindas, sebab itulah apa sahaja yang mereka ubah kita terpaksa follow. Tak boleh macam tu. Bayangkan hampa rider-rider nak mogok. Saya bagi tahu apa yang hampa buat ni akan jadi sia-sia. Okey, mogok sehari cuma viral satu hari je. Okey, mungkinlah tahan 3 hari seminggu. Tetapi diorang tak bimbang lah. Okey, diorang tak bimbang tentang rider.
selagi mereka masih buka peluang untuk orang buat duit, so akan ada rider-rider baru masuk. So rider-rider yang lama yang diorang kenal pasti mungkin akan dibuang, ditendang macam tu. Macam yang lepas tahun 2019 ke, ada yang banyak kena buang. Sebab apa? Kantoi mereka punya muka, mereka punya akaun mana satu kena buang. Okay, sama juga apa yang hampa nak buat esok. Okay, bukan saya kata hampa jangan buat. Buat, bagus. Apa yang hampa buat tu hak hampa, bagus. Tapi saya bagi tahu, dari sudut company, benda tu tak goyang. Sebab mereka boleh buat rider baru, boleh tarik rider baru. Hampa tengok, pendaftaran rider-rider baru ni akan jadi semakin laju. Semakin cepat mereka approve. Sebab apa? Yang lama-lama ni dah kena ganti. Tapi satu benda je yang mereka takut. Kalau rider tak nak lagi buat job, mereka tak takut. Tapi satu pihak je, siapa tahu? Siapa satu pihak tu? Kalau satu pihak ni yang mogok, kalau satu pihak ni yang bersuara, agak-agak hampa, siapa dia satu pihak ni? Cuba hampa komen dekat ruangan chatting. Cuba hampa komen, siapa satu pihak ni? Kalau mogok dia memang goyang. Memang company ni akan ambil tindakan. Siapa dia? Agak-agak siapa dia? Sebab tadi ada yang dapat mesej tau daripada company ni. Ada yang dapat mesej. Lagi saya cerita apa dia. Sebab memang dia orang tak goyang. Kalau rider-rider sahaja yang ni tak goyang. Sebab rider boleh tukar. Banyak orang nak jadi rider sekarang ni. Banyak. Sebab itulah peluang pekerjaan dekat luar sana yang ada gaji, ada semua kelebihan-kelebihan lain, tapi tak buat. Okay? Tapi tak ramai yang nak apply pekerjaan-pekerjaan. Ramai nak jadi rider. Jadi mereka tak bimbang kalau rider mogok. Yang mogok tu mereka kenal pasti je mereka buang. Lepas tu mereka ganti baru. Okay? Jadi apa yang mereka buat tu, dia mungkin jadi sia-sia. Okay? Tapi hanya satu pihak satu pihak sahaja. Pengguna, no. Pengguna pun susah nak mogok. Sebab pengguna pun ramai. Kalau hang tak nak beli, ada je yang nak beli. Jadi nampak tak? Bukan pengguna. Satu pihak ni adalah vendor. Kalau vendor dia dah mula tukar, dia orang takut. Okay? Vendor sahaja yang dia orang takut. Sebab tu bila nak berlaku 5 Ogos esok, apa yang mereka buat? Mereka hantar mesej kepada vendor-vendor. Apa dia? Mereka tulis vendor-vendor teruskan berniaga macam biasa esok. InsyaAllah mereka kata ada tu ada ni, InsyaAllah mereka akan jaga. Kalau batal order, mereka akan ganti balik. Mereka nak pastikan peniaga, vendor-vendor ni tetap beroperasi. Mereka takut kalau vendor ni off juga. Nampak tak? Mereka takut kalau vendor off juga. Kalau rider off, mereka tak bimbang. Tapi kalau vendor off, habis. Profit mereka hilang. Mereka takut yang tu. Satu hari kalau semua vendor off, baru goyang. Kalau rider off satu hari, tak ada masalah. Sebab ada je rider-rider lain yang tetap buat job. Tapi kalau vendor tiba-tiba off, kawasan yang hot-hot ni semua off, bayangkan apa jadi. Bimbang. Itu baru satu hari. Okay? Jadi sebab tu dekat Puncak Alam banyak beralih ke misi. Sebab dekat misi, vendor tidak dikenakan apa-apa charge. Guna percuma sahaja. Guna percuma dengan syarat mereka kekalkan harga. Okay? HQ memang tak mau duit apa-apa. Kita buat ni bukan nak kaya, bukan nak duit. Jadi kita ada sasaran lain. Kita nak selesaikan masalah-masalah yang selalu berlaku ni. Jadi sasaran kita dekat sini bukan duit. Jadi vendor jangan bimbang. Takkan sesekali dikenakan charge. 0%.
Jadi sebab itulah dekat Puncak Alam ni, semua vendor-vendor yang kita pergi, kita ajak masuk, terus diorang join. Sebab apa? Sistem yang kita buat ni advance. Dia lagi baik dari sudut tak perlu dah sidai runner depan kedai. Okay. Lepas tu dari segi payout 24 jam, boleh request hari-hari, anytime sahaja. Okay. Lepas tu diorang boleh control duit refund. So kalau tiba-tiba makanan tu tak ada, diorang boleh refund on the spot, terus masuk ke wallet customer. Kemudian vendor-vendor ni pula, dia ada kedai-kedai yang cantik. Dia boleh hias sendiri kedai dia. Dia nak ada gambar ke, dia tak nak ada gambar ke, dia nak bagi cantik ke. So dia boleh bina database dia pula dekat dalam vendor masing-masing. Hampa ada access untuk bina database customer dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat dekat misi ni, sesuatu yang paling luar biasa tahu untuk vendor-vendor. Tapi masalahnya tak ramai tahu. Kawasan Puncak Alam memanglah tahu sebab kita duduk kat sini. Jadi saya sendiri yang turun, jadi saya sendiri buat macam-macam marketing dekat Puncak Alam ni. Tapi kawasan lain, kita tak ada admin tau. Kita tak ada admin yang nak ceritakan kepada vendor, nak ajak vendor, nak daftarkan vendor dalam kawasan. Siapa dekat sini? Hampa nampak peluang misi ni. Hampa nampak peluang passive income yang hampa boleh dapat daripada misi ni. Siapa dekat sini dah mula nampak? Jadi, kalau boleh, kalau hampa nampak, hampa buat dekat kawasan masing-masing. Okey, bangunkan misi dekat kawasan masing-masing. Okey, kalau hampa bangunkan, memang benda ni akan bergerak laju. Sebab di antara sebab yang membuatkan orang akan cepat beralih ke misi, okey, baru je dengar perkataan misi, belum lagi marketing rancak dalam kawasan, saya bagi tahu mesti ramai orang akan gunakan misi. Sebab apa? Sebab dekat app kita lah satu-satunya yang kekalkan harga makanan. Yang lain tu harga dah berlipat-lipat kali ganda dah. Okey, dah berlipat-lipat kali ganda. Tapi dekat misi lah satu-satunya yang kekalkan harga makanan. Lepas tu, duit yang mana profit yang HQ dapat daripada 2% tu, kita bagi balik pula kepada rakyat. Jadi, yang kita buat ni memang orang pecah kepala tau. Dia tak masuk akal. Macam mana benda ni boleh buat Apa tujuan app ni sebenarnya kalau tak nak buat untung? Kita nak pastikan semua orang lain dapat untung. Okey, vendor dapat untung, runner dapat untung, pengguna dapat untung, semua pihak dapat untung. Sebab kalau hampa ingat baliklah, pernah tak hampa masing-masing inginkan satu sistem yang memang dari rakyat sendiri, yang memang untuk rakyat sendiri? Siapa dekat sini memang pernah nak macam tu? Dan akhirnya kita buat. Akhirnya benda ni wujud. Akhirnya sistem ni wujud. Sebab itulah kita perlukan pasukan setiap kawasan. Okey, kalau hampa nampak benda ni, tolonglah jadi admin dalam kawasan masing-masing. Okey, tolonglah jadi rider dalam kawasan masing-masing. Sebab peluang ni, okey, peluang ni siapa yang nampak, siapa yang cepat, dia buat. Siapa yang cepat, dia dapat. Jadi hampa jadilah runner ataupun admin dalam kawasan masing-masing. Okey, mungkin hampa fikir macam mana nak bangunkan kat kawasan sendiri? Jangan bimbang. Okey, kita bangunkan dekat Puncak Alam ni pun kita tak pakai duit. Tak pakai iklan berbayar, tak pakai. Jadi kita buat ni dengan idea, dengan strategi yang jelas, yang buatkan benda ni cepat tersebar dalam Puncak Alam. Hari ni Puncak Alam order rancak gila. Dan saya pun nak tengok kawasan lain untuk order rancak. Jadi runner-runner yang mana join misi ni, runner-runner, kalau boleh, hampa jangan tunggu order tau. Sebab kita punya masalah ni, kita ni orang tak kenal betul-betul lagi. Jadi bila tak kenal betul-betul, hampa pula tunggu order, memang tak ada lah. Memanglah order tu banyak lagi dekat company-company besar. Orang sanggup bayar mahal tu nak order makanan tu. Sedangkan kedai yang sama tu ada je dekat misi.
jual harga sama pula tu. Apa, macam mana dia jual kat kedai, macam tu juga dia jual dekat dalam app misi. Tapi masalahnya sebab orang tak tahu. Nampak tak? Orang tak tahu, kawasan hampa tak tahu. Sebab itulah kita perlukan pasukan dalam kawasan masing-masing untuk hampa bangunkan misi. Okey, saya bagi tahu kalau hampa ni ada sekumpulan admin rider yang boleh sit down dalam satu kawasan yang sama. Hampa sit down, atur strategi, jangan bimbang. Hampa bukan bersendirian tau. Macam mana kami bangunkan dekat Puncak Alam, kami akan share formula dia, kami akan share strategi dia. Okey, lepas tu ada pula grup admin dalam Telegram, ada 1400 lebih admin yang berdaftar. So kita akan adakan taklimat, meeting seminggu 3 kali. Jadi dekat situ kita bincangkan semua sekali. Okey, strategi macam mana nak bangunkan. So hampa tak bersendirian. Kita kena naikkan benda ni sama-sama. Okey. Saya memang nak turun semua tempat. Okey, tapi dekat Puncak Alam ni saya nak bagi rancak lagi betul-betul. Lepas tu saya akan bergerak ke tempat yang seterusnya. Jadi saya harap hampa pun bersedia, ada pasukan, ada ramai kawan-kawan hampa yang nak bangunkan misi sama-sama. So kita sit down. Kita pusing kawasan, tengok kawasan dan kita susun strategi. Macam mana hampa nak bangunkan kawasan hampa. Jangan bimbang. Benda ni memang senang gila. Vendor-vendor sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan hampa, admin misi. Depa dah lama dah tunggu app delivery macam ni. Selama ni depa kena charge tinggi tau dekat belakang makanan ni. Sebab itulah mereka rasa bersalah. Bila mereka nak naikkan harga dekat app delivery, mereka rasa bersalah. Sebab bukan mereka nak macam tu, tapi dah terpaksa. Kena naik pula, bukan setakat 30%, 36%. Okey, tak boleh macam tu. Mereka akan naikkan lebih lagi sampai ke 45%. Barulah mereka dapat mereka punya profit yang sepatutnya. Jadi mereka sendiri pun dah tak mau dah naikkan harga macam tu. So mereka tengah tunggu satu app yang depa boleh kekalkan harga, depa boleh pay out 24 hours, lepas tu depa boleh control duit refund, depa boleh control kedai sendiri. Okey, depa duk tunggu dah. Bayangkan hampa sebagai admin, hampa sebarkan kepada vendor-vendor dalam kawasan hampa, sekejap je saya bagi tahu. Sekejap je kalau hampa cover kawasan masing-masing. Okey, jadi kalau hampa berminat kalau hampa berminat nak jadi admin, cara jadi admin senang sangat. Okey, dekat atas ni dia ada banner ni. Ni ada banner ni. Okey, daftar sebagai admin misi. Jadi nak daftar tu hampa beli je mana-mana baju. Okey, untuk pengetahuan hampa, duit ni adalah untuk maintenance app. Jadi macam mana kita boleh maintainkan app? Macam ni lah kita jual baju. Kita jual melalui pembelian baju ni. Jadi semua duit kat sini kita gunakan untuk maintenance app. Jadi cara nak jadi admin, hampa boleh pilih mana-mana baju yang hampa nak beli. Harga 39 pun ada. Okey, kalau hampa setakat nak jadi admin, tak payahlah beli yang mahal-mahal. Beli yang paling murah ni, 39 tengah promosi. Okey, beli 3 helai, minimum 3 helai, hampa akan dapat 3 slot admin. 3 slot admin, hampa boleh masukkan diri hampa sendiri, kawan dan juga ataupun adik-beradik. Okey, 3 slot admin. Hampa beli 3 minimum, hampa dapat 3 slot admin. Okey. So daripada sini kita buat jualan, dan daripada sinilah kita maintain kita punya app. Daripada duit bisnes sendiri. Kita tak charge pada harga makanan sebab kita nak kedai makan kekalkan harga. So kita tak maulah dia naikkan harga. So macam mana kita maintainkan app ni? Melalui pembelian-pembelian baju. Okey, ini adalah Puncak Alam. Okey, saya tunjuk Puncak Alam punya kedai. Okey, ni Puncak Alam punya kedai. Esok ada 64 vendor yang buka. Okey, kalau hampa tengok kat sini 322 jualan, 59 jualan. Yang ni baru join je minggu ni, dia dah 59 jualan. Ni 303 jualan. Lepas tu hampa tengok lagi,
jualan-jualan mereka. Yang ni 81 jualan, 175 jualan, 129 jualan, 188 jualan, 170 jualan. Ni 114 jualan. Ni pun baru seminggu, 114 ni. Sekejap je. Sebab dia kedai-kedai popular. Kita kedai-kedai popular ni memang semua join dekat misi. Ni kedai saya sendiri 843 jualan. Yang ni 349 jualan. 183, 159. Bayangkan, seronok tau bila kita tengok vendor-vendor ni boleh buat jualan beratus-ratus macam ni dan mereka untung 100%. Semua jualan yang mereka jual kat sini semua harga asal. Okay, semua harga asal. Diorang tak naikkan harga langsung sebab diorang dicas kosong. Nampak ni? Ni harga asal ni. RM5, RM5. Ni harga asal makanan mereka. Langsung mereka tak naikkan harga. Macam mana mereka jual dekat kedai, macam itulah mereka jual dekat dalam app misi. Okay. Okay, jadi kalau boleh, hampa jangan buat sorang-sorang tau. Kawasan jangan bergerak sorang-sorang jadi admin. Pastikanlah hampa join dengan kawan-kawan. Okay, ajak kawan-kawan join sekali jadi admin. Sebolehnya rider lah yang paling layak untuk join sebagai admin misi. Okay, jadi rider-rider bila hampa jadi admin, hampa ada akses kepada vendor-vendor. Okay, jadi senang untuk hampa ni nak berjumpa dengan manager, nak jumpa dengan bos. So bagi tahu dekat dia orang, buka kedai dalam app misi. So depa boleh kekalkan harga dan depa untung 100% dan depa juga boleh full control semua bahagian. Okay, sebab yang kita buat ni adalah satu platform yang luar biasa. Okay, jadi saya cuma live sampai sini sahaja sebab saya kena berehat. Saya dalam keadaan demam ni. Cuma siapa yang berminat, nanti hampa tag kawan-kawan hampa untuk join misi. Okay, hampa ajak kawan-kawan jadi sama-sama. Okay, so nak jadi admin, hampa tekan je dekat atas ni. Okay, dekat sini ada banner. So banner misi tu hampa tekan. Ni, yang ni, daftar sebagai admin misi. Hampa klik je situ. Hampa klik situ, daftar sebagai admin. Manakala rider tadi, runner, hampa daftar. Okay, pergi dekat sini. Ni, daftar sebagai runner misi. Yang ni pula daftar sebagai admin misi. Okay, so sampai sini sahaja saya punya live. Kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Okay, Assalamualaikum semua.